Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kali ini kita ada satu lagi reel untuk kita review daripada Shimano pula kali ini, iaitu Shimano Trunks 151HG. Okey, kepada yang baru saja view aku punya channel, aku ada buat Facebook group. So jadi jemputlah ramai-ramai join aku punya Facebook group. So dalam tu banyak aku update tentang masalah-masalah reel lah yang selalu aku jumpa semasa aku buat servicing, dan juga sedikit perkongsian jugalah tentang teknologi-teknologi yang terdapat pada reel. Dan juga kalau hampa nak mendapatkan khidmat servis reel daripada aku, jadi boleh join dan PM aku direct daripada aku punya Facebook group. This Goes Fishing, sama juga seperti mana nama channel YouTube aku. Okey, jadi kat sini ada Trunks 151HG. Model ni bukanlah model yang terbaru lah untuk tahun 2023. Dia tak silap aku awal tahun 2022 dah keluar dah Trunks 151HG ni. Reel ni seperti biasalah didatangkan dalam 3 ratio 6, ratio 7 dan ratio 8. Tapi mostly aku tengok kebanyakan yang ada dijual di kedai ataupun di online adalah daripada ratio 7 sahaja. Okey, kita tengok dululah packaging dalaman untuk reel model Trunks 151 ni. So dalam dia akan bagi kepada kita reel schematic dan juga warranty. Itu sahajalah yang aku dapat. Sebab reel ni pun aku ambil second, jadi aku tak pasti sama ada terdapat bantam oil ataupun tidak. Jadi jomlah kita baca dia punya spesifikasi yang diberikan kepada kita untuk model Trunks 151HG. Untuk HG model adalah daripada ratio 7. So yang ni adalah 7.2:1, dan dia punya drag power dia memang agak tinggi sikit lah untuk model Trunks ni. Dan dia punya drag power dia adalah 6 kilo ataupun bersamaan dengan 13 pound. Dia punya berat bagi aku agak ringan jugalah, tidak sampai 200 gram, iaitu 190 gram sahaja. Ball bearing yang dibekalkan adalah 3+1 sahaja, iaitu 3 ball bearing dan 1 adalah anti reverse bearing. Dan untuk ratio 7, per cranking adalah lebih kurang dalam 72 cm per cranking. Sekiranya kita load masuk 20 lb ataupun 20 pound bersamaan dengan 150 yard, iaitu lebih kurang dalam 140 meter, lebih kurang macam tu lah. Kalau 30 lb lebih kurang dalam 135 yard. Ini dia punya spool size dia adalah lebih kurang seperti mana Curado MGL 151. Ada beberapa features lah yang ditulis dekat kepada kita punya kotak ni, iaitu Hagane. Hagane ni bermaksud dia punya body adalah daripada berbahan aluminium, dan juga mempunyai core protect. Jadi core protect ni kebiasaannya terdapat pada reel yang sesuai digunakan untuk saltwater fishing. Untuk core protect ni, lagi kita akan cerita dengan lebih lanjut lagi apa itu core protect untuk kita punya reel. Shimano Trunks 151. So kali ni untuk model Trunks ni adalah berwarna silver ya. Berwarna silver seperti mana model Trunks yang lain, saiz 200, 300, 400, semua model Trunks adalah berwarna silver. Dan body, kalau kita tengok pada body ni adalah sama seperti Shimano Curado MGL 151. Dia punya body dia memang samalah, dan hanya dibezakan pada dia punya warna sahaja. Kita tengok line up daripada Trunks. Trunks ni kebiasaannya adalah untuk saltwater fishing. Ia didatangkan dengan Hagane body, iaitu Hagane bermaksud punya mainframe adalah daripada aluminium. Ini line up Trunks lah 151, 201, 301, 401. Jadi 151 ni adalah line up Trunks yang paling kecil sekali. Shimano Trunks ni dia didatangkan dengan SVS Infinity Braking System. Kita ada 6 shoe brake dekat pada bahagian kita punya spool, dan kita akan ada external die pada bahagian hadapan bawah ni untuk kita melaraskan kita punya braking system mengikut kesesuaian lure dan juga cara pancingan kita. Okey, apa yang menarik untuk aku lah, untuk aku nak kupaskan tentang Shimano Trunks ni adalah apa itu core protect untuk kita punya reel. Jadi aku nak buka reel ni, kita tengok sama-sama kat dalam dia. Kalau selalu dulu aku buat servicing, aku banyak menerima model 301 lah. Dan untuk setiap model Trunks yang aku buka mempunyai rubber seal yang baik lah untuk mencegah daripada kemasukan air dalam kita punya reel. So jom kita buka dan kita try kupaskan tengok apa core protect yang terdapat pada kita punya Trunks 151. Tapi sebelum kita nak buka kita punya reel, so kita timbang dululah dia punya berat supaya kita ambil sedikit rujukan lah
untuk model Trans 151 ni. Jadi untuk keseluruhan body, so aku ambil unit gram, dan dia punya berat adalah sama juga seperti kotak, lebih kurang dalam 190 gram. Untuk berat spool Shimano Trans 151 ni, so dia punya spool bukanlah daripada MGL spool, jadi mungkin agak sedikit berat. Jadi kita timbang Shimano Trans 151 ni beserta dengan dia punya shoe brake, dan juga dia akan ada macam bushing dekat pada bahagian kita punya spool. So berat dia adalah lebih kurang dalam 15.6. Jadi berat dia bagi aku normal sahaja, tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Okey, jadi jom kita buka dulu Shimano Trans 151 ni. Kita tengok dia punya seal pada bahagian kita punya reel. Okey, yang pertama sekali lah yang pertama sekali kita akan ada satu seal system, rubber seal pada bahagian kita punya one way bearing. So jadi ia mampulah untuk mencegah air daripada masuk ke dalam one way bearing kita. Untuk model lain, low profile Shimano yang lain, tidak terdapat rubber seal pada bahagian kita punya one way bearing. Kebiasaannya model Trans 151, 201, 301 mempunyai rubber seal pada bahagian kita punya one way bearing. Okey, pada bahagian kita punya spool tension knob, so pada bahagian spool tension knob akan terdapat satu o-ring lah pada bahagian sini. Bagi aku dia adalah salah satu rubber seal yang normal lah yang terdapat pada model-model Shimano yang lain. Okey, untuk pada bahagian kita punya drag, so dia pakai aluminium material dan agak tebal juga dia punya pressure plate dia. Jadi sebab itulah dia mampu untuk menghasilkan drag power yang agak lebih kalau nak dibandingkan dengan model yang biasa. So model untuk Shimano Trans ni dia menggunakan carbon tax washer. Gear Trans 151 ni ia menggunakan brush gear, dan juga ia bukanlah daripada micro module gear. Kalau kita tengok dia punya gear dia agak sedikit lebih tebal, dia punya gigi gear kalau nak dibandingkan dengan gear yang menggunakan micro module gear. Pada bahagian bawah juga digunakan carbon tax washer, jadi agak sedikit lebih kecil lah kalau aku nak bandingkan dengan model Shimano yang lain. Dan juga dia punya clutch plate dia berbahan daripada aluminium. Pinion gear dia, dia punya pada bahagian atas ni adalah sedikit lebih pendek lah. So kalau lebih pendek ni, kebiasaannya Shimano dia bukanlah daripada model super free spool ataupun free floating spool. Jadi ia adalah model yang bukan floating spool. Bahagian pinion support, so dia tidak menggunakan bearing, sebaliknya dia menggunakan bushing. Kalau kita bandingkan dengan model Shimano yang lain, kebiasaannya dia menggunakan bearing. Jadi penggunaan bushing ni membantu jugalah untuk mengurangkan masalah berlakunya bearing jam pada bahagian kita punya reel. Tapi untuk bushing ni kalau kita nak upgrade kepada bearing pun masih lagi dibolehkan. Ada sedikit yang aku nak kongsikan tentang bearing pada spool ni, yang orang panggil bearing lah pada spool ni. Jadi sebenarnya bukanlah sejenis bearing untuk kelancaran kita punya casting. Aku akan tunjukkan sedikit apa fungsi kita punya bushing warna biru ni pada kita punya spool. So kita masukkan balik kita punya spool. Okey, kalau kita tengok fungsi bushing biru tu, dia sebenarnya adalah untuk menutup pada bahagian kita punya pinion gear supaya air tidak masuk ke dalam kita punya reel. Bushing tu sebenarnya dia tidaklah mencengkam permukaan kita punya spool shaft. Sebaliknya kita akan ada free play. So kita boleh goyang kita punya spool shaft ni. Jadi kalau kita tak upgrade kepada bearing pun tak apa. Ini adalah disebabkan fungsi bushing tu adalah sebenarnya untuk menghalang air daripada masuk melalui kawasan kita punya pinion gear. Dan kalau kita casting pun dia tidaklah mengganggu mana, kerana dia masih ada free play pada bahagian kita punya spool shaft dan juga bushing warna biru tu. Dan pada bahagian bawah kita punya crankshaft, ia menggunakan ball bearing. Bagi setengah model ada juga yang menggunakan bushing warna biru juga, tapi kali ini dia didatangkan dengan bearing. Pada bahagian kita punya worm gear ataupun pada bahagian kita punya pawl juga terdapat o-ring.
bagi mengelakkan air masuk melalui kita punya port. Tetapi ini adalah features yang biasa juga yang terdapat pada model-model reel Shimano yang lain. Okey, pada bahagian kita punya worm shaft punya housing, dia akan ada rubber pada bahagian kita punya worm shaft housing ni. Ini untuk mengelakkan air dia memasuki pada bahagian kita punya worm shaft. Jadi ini adalah features yang normal, o-ring dekat sini. Bagi model yang lain juga ada terdapat o-ring pada bahagian kita punya worm shaft punya housing ni. Pada bahagian kita punya tambal punya besi ni, kalau untuk model Trunks 301 akan terdapat rubber jugalah, rubber seal dekat sini. Jadi untuk model 151 dia tidak terdapat rubber seal pada bahagian kita punya tambal. So jadi sedikit perbezaan jugalah di antara model-model Trunks yang lain dan juga model Trunks 151 ni. Jadi itu sedikitlah aku ceritakan tentang Trunks 151 punya core protect. Jadi ada sedikit kelainan lah yang aku tengok untuk Trunks 151 ni, yang mana dia akan ada seal pada bahagian kita punya one way bearing, dan juga pada bahagian kita punya hujung spool ni, yang shaft yang panjang ni, terdapat o-ring pada bahagian kita punya spool shaft. Jadi apabila spool shaft kita berada dalam kita punya bearing dalam spool tension knob ni, jadi air agak sukar untuk memasuki melalui kita punya spool tension knob. Tetapi tidak terdapat o-ring pada bahagian kita punya bearing crankshaft. Bagi sesetengah model yang lain ada terdapat o-ring pada bahagian kita punya spool shaft. Jadi itulah dua extra protection untuk model Trunks 151 ni kalau nak dibandingkan dengan model low profile baitcaster yang lain. Jadi kita pasang semula kita punya Trunks ni dan kita akan cuba tengok berapa jarak kas yang boleh kita dapat dengan menggunakan Shimano Trunks 151. Siap dah kita pasang kita punya reel balik. Okey. Jadi seterusnya kita akan buat test kas menggunakan reel Trunks 151 ni. So kali ni aku gunakan lure 28 gram. So lure ni pun dah teruk dah ni, dah calak teruk dah. Bukan sebab ikan makan, tapi sebab aku banyak gunakan untuk aku test kas menggunakan reel-reel yang lain lah. So kita gunakan lure 28 gram. Dan rod yang aku gunakan adalah daripada Bon Voyage, iaitu dia punya model BVC 664H, iaitu heavy punya rod. Pen line yang aku gunakan adalah agak lebih sedikit lah daripada suggestion yang diberikan oleh kita punya reel, iaitu lebih kurang dalam PE 2.5 je, tapi aku gunakan 40 LB mainline. Jadi kita tengok jugalah penggunaan 40 LB mainline kepada kita punya reel. Agak lebih sedikit spek daripada yang ditetapkan pada rod, tapi kita cuba tengok sama ada kita mampu untuk mendapatkan jarak kas yang baik ataupun tidak. Jadi die braking yang aku on pada aku punya reel, aku gunakan dua shoe brake aku on dan yang lain aku off. Jom kita try tengok berapa jarak kas kita boleh dapat dengan menggunakan setup yang telah aku terangkan tadi. Pada kali ini kita akan try Trunks 151 daripada Shimano. So dan aku punya rod yang aku gunakan adalah daripada Bon Voyage 664 dan dia punya power adalah heavy. So lure yang aku gunakan adalah 28 gram. Kas pada kali ini aku buka dua kasut brake kat dalam, dan dekat luar aku gunakan dial nombor 3. So kita tengok berapa jarak kas kita boleh dapat dengan menggunakan lure 28 gram daripada Shimano Trunks 151. Kita try kas yang pertama. Okey, terbaik lah, tak perlu tam. Okey, kas yang pertama aku dapat 47.3. Memang jauh lah, memang jauh. 47.3. So kita try kas yang kedua. Okey, kas yang kedua aku dapat
49.6. So memang jauh lah weh. Memang jauh, menghampiri 50 meter. So aku agak impress juga. Jadi jom kita try cast yang paling last sekali lah. Ok, kita try cast yang terakhir, Shimano Trans 151. Ok, ada sikit nak berlaku backlash lah, tapi tak ketara lah, hujung-hujung je. Ok, cast kali ni aku dapat 46.5. So sentiasa 45 ke atas lah dia punya jarak cast dia. Jadi aku rasa dia punya jarak cast dia memang terbaik dah lah untuk lure seberat 28 gram ni. Bagaimana dengan jarak cast yang telah kita dapatkan dengan menggunakan Trans 151 ni? Dia punya jarak cast bagi aku agak impress, agak mengejutkan aku. Dan aku tidak sangkalah untuk mencapai jarak yang agak tinggi. Bagi aku dengan jarak cast yang jauh macam ni adalah cukup memadai sekiranya kita nak melakukan longkas pada setiap kali kita pergi memancing. Dan apa yang aku dapat simpulkan untuk braking system lah, seperti mana aku menggunakan model Shimano yang lain, SVS Infinity Braking System daripada Shimano bagi aku adalah salah satu daripada centrifugal yang amat mudah untuk kita kendalikan. Dia punya braking efficiency dia bagi aku memang adalah sangat tinggi untuk model centrifugal. Dan walaupun terdapat bushing pada bahagian kita punya spool, tapi seperti yang aku katakan tadi, ia tidaklah mengganggu untuk masa kita melakukan lontaran. Jadi terakhir sekali kita kongsikan dia punya pro dan juga dia punya con ataupun kelebihan dan kekurangan bagi Shimano Trans 151 ni. Okey, yang pertama sekali lah, secara peribadinya, kekurangan yang pertama yang aku rasakan pada model Trans 151 ni adalah ia tidak didatangkan dengan micro module gear. Jadi dia menggunakan gear yang biasa, tetapi bagi aku kayuhan dia masih lagi smooth dan juga lancar. Kekurangan yang kedua bagi aku adalah ia didatangkan dengan ball bearing yang sedikit, tetapi sebenarnya bukanlah menjadi satu kekurangan yang amat nyata untuk reel ni. Bilangan ball bearing yang dikurangkan pada model Trans 151 ni adalah sebenarnya untuk disesuaikan dengan penggunaan air masin. Jadi apabila kurangnya bearing pada kita punya reel, maka kuranglah sedikit maintenance yang perlu dilakukan pada kita punya reel. Itu dua sahajalah kekurangan untuk model Trans 151 ni. Untuk seterusnya kita bercerita tentang dia punya pro dia pula. So dia punya pro tak lain dan tak bukan untuk Trans 151, ia didatangkan dengan Core Protect. Jadi untuk Core Protect, seperti yang aku dah tunjukkan semasa aku buka reel ni tadi, pada bahagian kita punya one way bearing terdapat rubber seal untuk menghalang air daripada masuk ke dalam kita punya reel. Dan juga pada bahagian spool, seperti yang aku cakapkan tadi, bushing pada bahagian kita punya spool yang biru ni, ia adalah untuk mencegah air daripada masuk ke dalam bahagian kita punya pinion gear. Dan juga terdapat o-ring pada bahagian kita punya shaft yang panjang ni, spool shaft yang panjang ni, untuk mengelakkan air daripada masuk daripada bahagian kita punya spool tension knob masuk juga ke dalam bahagian kita punya gear system. Tetapi untuk kayuhan memanglah bagi aku, apabila dimasukkan elemen Core Protect pada bahagian kita punya one way bearing, kayuhan untuk reel ni memang akan kita rasa sedikit lebih berat kalau nak dibandingkan dengan yang tak ada Core Protect. Ini kerana pada bahagian one way bearing tadi telah aku tunjukkan dia mempunyai rubber seal yang mencengkam pada bahagian kita punya one way punya sleeve. Jadi apabila ada sedikit cengkaman pada bahagian kita punya sleeve, akan terasa sedikit berat kalau nak dibandingkan dengan model yang biasa. Tetapi dengan adanya rubber seal pada bahagian kita punya sleeve membantu untuk mengelakkan berlaku kemasukan air pada bahagian kita punya one way bearing. Dan kelebihan yang kedua adalah bagi aku daripada segi saiz dan juga dia punya berat. Bagi aku berat 190 gram adalah berat yang agak ideal lah untuk kita nak gunakan untuk seharian memancing. Dan untuk palming juga, pada bahagian kita punya side plate bahagian sini, memang bagi aku adalah sangat selesa lah untuk kita gunakan untuk kita melakukan lontaran. Jadi aku rasa itu sajalah kelebihan yang boleh aku ceritakan dengan menggunakan reel daripada Shimano Trans 151. Semoga nanti akan ada pula reel yang baru yang boleh kita kongsikan bersama.
Jadi kepada yang berminat untuk nak memiliki trunks, jadi aku rasa game yang paling cantik lah untuk kalau kita nak gunakan real trunks ni adalah untuk pancingan saltwater ataupun pancingan ikan muara. Sekian itu sajalah daripada aku, Shimano Trunks 151 HG pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.